So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. So, hari ini saya bersama dengan semua audiens. Saya dapat beberapa orang penonton masuk lagi. So, saya boleh cakapkan mengenai topik kita pada hari ini, iaitu kesihatan mental untuk semua. Tapi sebelum itu saya nak check dulu audiens semua okey ataupun tak sound system pada hari ini. Ada dengar sebarang bunyi ke, suara saya jelas ke tak? Boleh tulis di komen. Clear tak? Jelas tak? Oh, okey. Teacher. Okay. Is it okay now? Because I change the okay. So saya nak tanya peserta pada hari ini, participant pada hari ini, bagaimana dengan sound system saya, mikrofon saya, adakah okey ataupun tidak? Kalau ada sebarang bunyi yang kurang, sila maklum kepada saya. Kalau okey, saya akan teruskanlah. Tak clear? Sekarang clear tak? Okey ke? Sekarang clear? Sekarang clear ke? Hello, testing. Clear tak sekarang? Now clear. Alright. So, saya start lagi. Okay, so hari ini kita akan mendiskuskan satu topik yang sangat menarik, iaitu kesihatan mental untuk semua. So, satu usaha penjagaan di mana sama rata semua dekat dunia yang tidak sama rata, which is dunia yang sangat sekarang ni macam-macam perkara yang berlaku, ada peperangan di beberapa tempat, krisis makanan dan sebagainya. Okay, sedikit sebanyak mengenai diri saya. So, saya Hafizah Ashrani, saya adalah coach kesihatan mental naluri. So, saya seorang kaunselor berdaftar dan berlesen, mempunyai sarjana pendidikan psikologi, sarjana muda sastra kaunseling. Kepakaran saya adalah dalam mindfulness, perhubungan kekeluargaan, pengurusan tekanan, trauma dan perkembangan dan pembangunan kendiri dan intervensi krisis. Okay, sedikit sebanyak ini saya. So, apa yang kita akan bicarakan dan kita akan discuss pada hari ini adalah terdapat 4 bahagian. So, bahagian pertama adalah pengenalan kepada kesihatan mental. Bahagian kedua adalah kelaziman gangguan kesihatan mental di seluruh dunia. Bahagian ketiga adalah cabaran penjagaan kesihatan mental dan menjadi advokasi penasihat kesihatan mental di dalam komuniti. So, kita akan pergi satu demi satu setiap bahagian. Tapi sebelum tu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang datang. Kerana sekarang saya tahu pukul 1 sampai pukul 2 adalah waktu makan tengah hari. So, saya kalau lapar, kalau perlu minum, boleh makan sama kita dengar video hari ni. So, bawa je makanan dan kita makan di depan laptop ataupun skrin masing-masing. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa hari ini. Okay. So, yang pertama adalah pengenalan kepada kesihatan mental. Saya rasa semua orang tahu ini dan saya ingin kupaskan sedikit je. Dan saya ingin audiens di sini mungkin boleh kongsi kepada saya, apakah kesihatan mental terhadap saya? Mungkin boleh tulis dekat ruangan komen, apakah kesihatan mental terhadap saya, terhadap anda. So, mungkin boleh tulis apakah kesihatan mental terutama sekali kepada anda. Adakah ianya sangat penting? Adakah ia tak penting pun? Ataupun ia adalah sesuatu yang perlu kita abaikan? Apakah maksud kesihatan mental terhadap anda? Okey, saya lupa nak buka dia. Sekejap. Okey, so apakah maksud kesihatan mental terhadap anda? Tak clear? Suara saya tak clear ke? Okey, kejap.
Okay, apakah kalau tak clear, tolong beritahu saya lagi. Okay? Apakah kesihatan mental terhadap anda? So saya nak tahu, apakah kesihatan mental tu mau maksud yang penting bagi anda atau ia adalah sesuatu yang perlu diambil peduli ataupun tidak perlu diambil peduli terhadap anda. So mungkin anda boleh tulis di ruangan chat sementara tu. Okay, so sementara tu saya akan terangkan apa itu kesihatan mental. So dalam kesihatan mental kita akan ada 3 perkara yang kita akan tengok, iaitu tahap kesejahteraan, iaitu keupayaan untuk mengatasi, berfungsi, berhubung dan menyumbang. Okey, ya, kesihatan mental perlu diambil peduli. Betul. So bila kesihatan mental perlu diambil peduli, so tahap kesejahteraan itu juga perlu dipedulikan, iaitu bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita berfungsi dan bagaimana kita berhubung dan juga menyumbang. Okey. Kemudian juga kesihatan mental juga mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita merasakan sesuatu dan cara kita bertindak. Dan terakhir sekali, sejagat. Sejagat maksudnya kalau bahasa Inggeris dia universal, di mana setiap orang termasuklah saya, termasuklah anak-anak yang kecil sekalipun mempunyai kesihatan mental. Sebab itulah tahap kesihatan mental perlu diambil peduli. Okey. Okey. Kontinen kesihatan mental. Okey, untuk kontinen kesihatan mental, kita 4 kontinen yang sangat penting, iaitu healthy, coping, struggling dan unwell. So untuk healthy akan ada turun naik normal mood, di mana mood yang baik, ada mood yang tak baik, dan kita juga berprestasi secara baik. Aktif secara fizikal dan juga sosial. Kebanyakan apabila kita berada di dalam kontinen yang healthy, kita boleh berfungsi biasa. Kita boleh menjaga diri kita boleh bersosial dengan baik. Tapi apabila kita berada di kontinen yang coping, mungkin ada setengah perkara kita tidak boleh tanggung sendirian. Dan kita juga mempunyai masalah energi yang rendah dan juga masalah tidur. Mungkin kita tidur terlalu lebih ataupun mungkin kita tidur terlalu sedikit. So sokongan dan penjagaan sosial ni sangat penting apabila kita di fasa coping. Okay, yang ketiga, yang keempat iaitu struggling dan unwell. Struggling adalah di mana kita bergelut. Kita akan menunjukkan, mungkin kalau di tempat kerja kita menunjukkan prestasi yang buruk, ataupun kita menunjukkan prestasi yang buruk mungkin dalam keadaan ataupun hubungan dengan keluarga ataupun pasangan kita ataupun anak-anak kita, ataupun kita merasa letih walaupun kita baru buat satu task, kita rasa letih, ataupun kita tidur tapi kita rasa gelisah, kita rasa terganggu, kita sentiasa bergelut dengan benda ni. So itu adalah fasa yang ketiga, di mana itu adalah cues bagi kita untuk mendapatkan bantuan dengan lebih mendalam. Yang keempat is unwell, maknanya tidak sihat lah. So berlaku satu perasaan ledakan dan juga kehancuran dalam hati kita ataupun diri kita, di mana kita tidak lagi berupaya untuk berfungsi. Jika dulu kita boleh drive mungkin sangat jarak jauh, ataupun mungkin dulu kita boleh buat kerja sangat efektif dan sangat produktif. Tapi sekarang ni bila kita di fasa ataupun di kontinen unwell ni, kita tak boleh nak buat, ataupun di kontinen struggling ni kita tak boleh nak buat. Dan terutama sekali bila di kontinen unwell ni, kita mempunyai idea untuk membunuh diri. Okay, sekiranya anda audience berada di kontinen struggling dan juga unwell, kita memerlukan penjagaan profesional. So saya harap sangat sekiranya kita cek diri kita, adakah kita berada di fasa healthy, adakah kita berada di fasa coping, adakah kita berada di fasa struggling ataupun unwell. Sekiranya audiens di sini mengalami di fasa struggling dan juga unwell, sila dapatkan penjagaan profesional. Okey, di naluri kita pun ada. Seterusnya, mengapa kesihatan mental itu penting? Okay, kesihatan mental dan kesihatan fizikal sangat berkaitan satu sama lain, dan untuk kita mendapatkan hubungan yang lebih baik dan sihat,
untuk kita produktiviti yang lebih baik dan memiliki kehidupan kualiti yang baik juga. Okey, faktor-faktor risiko. So, faktor-faktor risiko adalah ciri yang mengalamikan seseorang itu cenderung mengalami kesihatan mental. Okay, mungkin orang akan cakap, oh saya kesihatan tadi kaitan dengan biologi, tiada kaitan dengan hanya psikologi semata-mata dan sosial. Sebenarnya ada 3 faktor risiko iaitu biologi, psikologi dan juga sosial. Mungkin genetik, sejarah keluarga ataupun kesihatan fizikal seperti pesakit yang mengalami kidney failure ataupun kanser, mungkin juga mengalami kemurungan. Pesakit yang mengalami yang bergantung dengan insulin juga mungkin mengalami masalah anger management. Sebab itulah kadang-kadang genetik juga salah satu, biologi faktor adalah salah satu faktor menyebab kenapa kesihatan mental itu berlaku. Kedua adalah psikologi. Okay, saya rasa semua orang tahu psikologi is apabila kita, kepribadian kita, kemahiran kita mengatasi dan sikap kita menunjukkan kita menapi kesihatan mental ini. Dan sosial kita, tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan, peristiwa hidup, mungkin kehilangan seseorang dalam hidup menyebabkan kita terjerumus dalam faktor kesihatan mental. Okay. Ini adalah tanda-tanda amaran awal yang perlu diberi perhatian. Okay, dia banyak lagi tanda tapi ada beberapa lagi tanda lain. Tapi yang ini yang paling penting iaitu perubahan tidur ataupun selera makan, di mana kita tidur berlebihan atau tidur berkurangan, ataupun kita selera makan berkurangan atau selera makan berlebihan. Okay, sekiranya benda itu berlaku, kita perlu cek pada diri kita. Dan paling ketara is perubahan mood. Perubahan mood daripada sedih ke gembira ataupun gembira ke sedih, ataupun perubahan kita seorang yang ceria ataupun kita seorang yang sangat stabil, yang sangat positif, tiba-tiba kita pilih untuk atau bukan pilih, kita sedih sepanjang masa. So perubahan mood. Dan kemudian kita adalah seorang yang sangat-sangat boleh bermasyarakat, sangat-sangat boleh bergaul dengan orang lain. Tiba-tiba kita mengasingkan diri kita daripada orang lain. Kita menghindari orang lain. Kita cuba untuk mengelak daripada berpergi ke kenduri-kenduri. Kalau dululah mungkin kita seorang yang sangat suka pergi kenduri, tiba-tiba kita mengasingkan diri kita daripada sosial. So itu adalah tanda-tanda amaran yang perlu diambil. Dan penurunan konfusian. Kemungkinan dulu kita adalah seorang yang sangat produktif, sangat bagus. Tiba-tiba kita tak boleh nak melakukan aktiviti seharian, mungkin menguruskan diri sendiri, mungkin tidak lagi semantap yang dulu. So ini adalah tanda amaran. Dan paling utama adalah permasalahan dalam konsentrasi dan juga pemikiran, di mana kita tak boleh nak fokus dan kita tak boleh memiliki pemikiran yang baik. So sekiranya tanda-tanda amaran yang berlaku, sila membuat beberapa sesi susulan dengan profesional kesihatan mental. So ini adalah penting. Berfikir sambil bercakap dalam diri, tanda awal ke? Okey, kalau kita berfikir dan bercakap dalam diri, sejauh mana kita bercakap dalam diri? Adakah percakapan itu adalah yang negatif ataupun lebih kepada membahayakan diri? So kalau dia lebih kepada membahayakan diri dan lebih kepada ke arah yang banyak memberikan masalah kepada kita, itu mungkin tanda awal. Tapi sekiranya berfikir sambil bercakap dalam diri yang positif, yang tidak mengganggu fungsi harian, tidak ada penurunan kefungsian, maknanya kita boleh berfungsi seperti biasa, itu adalah normal. Tapi sekiranya kita berfikir dan bercakap benda yang bukan benda yang negatif dan menjatuhkan kita dan menyebabkan kita tak produktif atau penurunan kefungsian, adalah salah satu tanda awal. So sila mendapatkan perkhidmatan profesional kesihatan mental. So di naluri kita ada DAS assessment dan kita juga ada talian naluri yang percuma untuk anda berbicara dengan our text line and juga care-line counsellor. Okay, so saya rasa saya je bercakap hari ni. So saya nak semua bisa sedia dekat ruangan chat dengan komen. Okay, untuk soalan pertama,
Mengapa penting untuk menjaga kesihatan mental kita? So jawapan dia A, B ataupun C. So mungkin semua audience boleh letak di situ, mengapa penting untuk menjaga kesihatan mental kita? Okay. Okey. Semua jawab semua perkara di atas. Okey. Ya, betul. Kita penting untuk kita untuk kesihatan fizikal yang lebih baik, produktiviti yang lebih baik dan hubungan yang lebih sihat. Sangat penting. Soalan nombor 2, saya rasa ini paling senang kot. So, adakah kesihatan mental wujud secara kontinum iaitu berterusan? Ya, tidak. Oh, okey. Okey. Jawapannya adalah ya. Kesihatan mental wujud secara kontinum. Tadi kan saya ajar kita ada 4 kontinum. Saya tunjuk kat sini. Okey, di fasa kontinum healthy, coping, struggling dan unwell. So jika kita berada di struggling dan unwell, kita perlu mendapatkan penjagaan profesional. Okey. Yang ketiga, soalan nombor 3. Antara berikut, yang manakah bukan contoh faktor risiko sosial terhadap kesihatan mental? Faktor risiko sosial, yang manakah bukan? So, A, tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan. B, genetik. C, peristiwa hidup. D, masalah hubungan. Okay. Bukan contoh faktor risiko sosial. Itu dia punya keyword. Bukan contoh faktor risiko sosial. Okey, jawapannya adalah genetik. Okey, yang lain, genetik is biologi. Faktor risiko biologi. Yang lain tu adalah faktor risiko sosial. Okey, yang keempat, apakah beberapa tanda amaran yang perlu kita perhatikan untuk memeriksa kesihatan mental kita? Okey, A, perubahan tidur atau selera makan. B, perubahan mood. C, penurunan kefusian. D, semua perkara di atas. Okey, so saya rasa jawapannya adalah D, semua perkara di atas. So kita akan ada perubahan tidur, atau selera makan, perubahan mood dan penurunan kefusian. Saya harap semua orang ready lagi untuk bahagian kedua. Okey, so kelaziman gangguan kesihatan mental. Kelaziman ni adalah, nama Inggeris ni adalah prevalence. Sejauh mana kesihatan mental ni sering berlaku dalam global. So dalam global kita ada 970 juta orang. So 1 daripada 8 orang tu hidup dengan gangguan mental. So hidup dengan gangguan kesihatan mental. So di peringkat global kira-kira 80% daripada semua orang yang hidup dengan gangguan kesihatan mental kebanyakan tinggal di negara yang berpendapatan yang sederhana dan rendah. So Malaysia adalah salah satu negara yang berpendapatan sederhana. So kalau gender, lelaki dan perempuan, kemerungan ataupun depression adalah disorder ataupun gangguan kesihatan mental yang selalu berlaku. So itu sebanyak 8%. So 2% daripada kesihatan yang biasa adalah merujuk kepada kesihatan mental. Walaupun nilainya hanya 2% saja adalah kesihatan mental, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya sekiranya kesihatan mental anda tak dipengaruhi, dia juga akan mempengaruhi kesihatan fizikal anda juga. Okay. Ini adalah kelaziman global. So di Asia Tenggara 11.2 ataupun 1 daripada 4 orang yang hidup dengan gangguan kesihatan mental adalah 260 juta orang. Okay? Tadi kan 970 juta orang. So 13.2%. Banyak.
Okay, satu daripada 8 orang. Di Asia Tenggara 1 daripada 4 orang. So paling utama gangguan kesihatan mental yang berlaku adalah kemurungan iaitu depression, kegelisahan iaitu anxiety, gangguan tekanan pasca trauma iaitu PTSD, tingkah laku bunuh diri, suicidal ideation dan penyalahgunaan bahan. Contohnya kita penyalahgunaan dadah ataupun bahan terlarang. Okey, ini adalah berlaku di Asia Tenggara, 1 daripada 4 orang. So yang bahagian ketiga saya akan kupaskan lebih lanjut cabaran dalam kita menjaga kesihatan mental kita sendiri. Okay? So kita mengalami kesihatan mental dan bagaimana kita menjaga kesihatan mental kita juga memainkan peranan penting. So, kekurangan perkhidmatan. Okay. Saya rasa mungkin banyak tempat lah. Mungkin perkhidmatan kesihatan mental secara formal tu tak ada ataupun mungkin di tempat kerja tu tidak menyediakan ataupun tidak memberikan tempat ataupun ruangan untuk orang berkongsi ataupun kalau ada dia mungkin tidak dapat diakses. Okay? Tapi kalau kita tengok perkhidmatan kesihatan mental sering sangatlah ditempuh kalau orang cakap banyak dekat hospital, banyak dekat bandar-bandar besar. Kalau dekat luar bandar tu mungkin ada yang mengalami tapi mungkin dia orang pun tak tahu macam mana nak guna. Perlu ke guna? Adakah benda ni perlu diambil tahu? Ataupun kalau kat tempat kerja macam orang kata buat apa? Ada kesihatan mental. Perlunya kesihatan mental kan tu untuk pergi ke hospital saja. So kekurangan perkhidmatan. Dan juga salah satu sama ialah kos rawatan. So, contohnya macam mungkin ubat-ubatan yang terlalu mahal, kos rawatan terapi yang mahal juga. So di Naluri kami ada perkhidmatan yang berpatutan dan juga percuma dimenai kita punya taglines dengan Careline Counsellor. So literasi kesihatan mental yang rendah adalah salah satu. So contohnya kita punya literasi ini merujuk kepada pengetahuan dan juga kepercayaan mengenai kesihatan mental yang mengiktiraf pengurusan dan pencegahan mereka. Contohnya mungkin kita tak tahu macam mana cara nak jaga sekiranya kita ada depression, macam mana kita nak berfungsi tapi kita boleh hidup dengan mengalami kemurungan. So kita kena belajar literasi kesihatan mental. So kadang-kadang literasi kesihatan mental yang rendah dia akan bawa kita kepada kita tak boleh kenal pasti tanda amaran. Tadi kan saya share tanda amaran yang awal tu, kita tak boleh kenal pasti sebenarnya aku ni ada ke tak sebenarnya sebab kita tak tahu pun tanda amaran tu ada dalam diri kita. And then lepas kita tak tahu, kita pula tak dapatkan bantuan dan sokongan. Kita tak tahu kita punya pertolongan dan sokongan tu macam mana. Lepas tu yang nombor 3, perbezaan budaya. Contohnya macam kita ada setengah-setengah culture macam Melayu. Budaya dia macam kenapa nak pergi jumpa secretary, kenapa nak pergi jumpa kaunselor. Kita ada ustaz. So mana-mana tu menyebabkan kita tak dapat untuk mendapatkan pertolongan yang maghrib. Bukan maksud saya kita memerlukan bantuan-bantuan yang agama tak boleh, tapi sebenarnya kadang-kadang kita perlu juga bantuan spiritual sekali dengan bantuan secara saintifik ataupun evidence based therapy. Okay. So budaya juga mempengaruhi salah satu sebab kenapa kesihatan mental tu tak dapat diakses pada peringkat awal. Okay, so yang ketiga, saya rasa ini yang paling utama sekali, di mana stigma. Kadang-kadang mungkin ada setengah kawasan ataupun tempat ataupun situasi di mana mungkin ada orang cakap dalam benda tu dalam hang je rasa, benda tu awak je rasa. Cuba fikir positif, ataupun dia kata awak ni drama sangat lah, ataupun awak ni sensitif sangat lah. Macam benda-benda yang orang kata benda tu perkara biasa, tapi sebenarnya sekiranya kita ada tanda amaran awal tu, kita tahu tanda amaran awal tu, kita tahu benda tu ada dekat kita tahu untuk dapatkan maklumat, kita tahu untuk mendapatkan maklumat, bantuan, pertolongan awal. So individu dengan keadaan kesihatan mental selalunya sekebiasaan, sebab ini stigma. Bila stigma selalu dianggap malas, lemah, tak cerdas, sukar, berbahaya
Dan selalunya macam mesti orang kata, kalau kita mengalami kesihatan mental ni, kita akan malu-malu untuk dapatkan bantuan. Kita tak apa kot, saya kot rasa macam ni, saya kot yang rasa macam ni, saya kot yang rasa drama macam ni. Stigma. Kadang-kadang stigma tu bukan setakat masyarakat, tapi stigma kita terhadap diri kita sendiri menyebabkan kita malu untuk dapatkan bantuan. Sekiranya audiens ada mengalami benda macam tu, sila check diri. Nanti saya akan ajar, kita akan check diri untuk kita tolong diri kita jugalah. Okey, ataupun orang sekeliling kita. Kadang-kadang orang yang mengalami kesihatan mental, dia ada beritahu dan dia akan maklumkan dengan orang sekeliling kita. Okey, so bahagian yang keempat. Okey, kalau ada soalan boleh je cakap dengan saya tau. Boleh je beritahu dekat chatbot, so saya akan ni. Jangan risau, saya cuba tolong secara upaya saya. Okay, so menjadi advokasi atau penasihat kesihatan mental, di mana kita adalah duta kesihatan mental kita. So saya ni tanya semua audiens dekat sini, bagaimana anda menjaga kesihatan mental anda? Pernah tak rasa nak jaga kesihatan mental? Mungkin boleh tulis dekat chatbot. Bagaimana anda menjaga kesihatan mental anda? Mungkin dengan cara solat, mungkin cara bergantung kepada diri masing-masing, mungkin ada yang pergi healing. Okay, so bagaimana anda menjaga kesihatan mental anda? Okay, audience boleh share di chatbot, ruangan chatbot. Okay, nampaknya tak ada. Okay, tak apa. Kalau ada nanti boleh share saya. Okay. Okay, so untuk menjaga kesihatan mental anda, so anda perlu bertindak, okay, act, belong, bersama, C, commit. So ABC, bertindak, bersama dan commit. So kita kena melakukan sesuatu yang aktif, kita perlu melakukan sesuatu bersama seseorang, dan kita perlu melakukan sesuatu yang bermakna. So maknanya dekat sini kadang-kadang kita perlu melakukan 3 perkara ni untuk menjaga kesihatan mental diri kita. So yang pertama sekali adalah act, melakukan sesuatu yang aktif. So tetap aktif dari segi mental, sosial, rohani dan fizikal. Terutama sekali berkaitan dengan nutrisi makanan. Okay, sekarang waktu lunch kan, so mungkin ada yang makan lunch makanan yang simple-simple, ada yang makan makanan yang kecil-kecil, sikit-sikit, ada yang guna aktiviti fizikal, ada yang guna ada yang cuba senam time rehat, ada yang cuba senaman di tempat kerja masa duduk. Okay, itu adalah maksudnya aktif. Kita boleh aktif di mana-mana. So kita kena makan makanan yang sihat, kena fizikal yang sihat dan juga tidur. Tadi saya rasa saya sebut banyak kali tidur dalam beberapa slide yang lepas. Dalam 3 slide yang lepas. Tidur yang mencukupi juga. Dengan locus of control. So benda ni bila kita kawal keempat-empat perkara ni, kita akan boleh menjaga kesihatan mental kita. Okay, locus of control adalah kawalan kita terhadap, contoh kita mengawal tingkah laku kita, mengawal perbuatan kita, itu adalah locus of control. Okay, belong, bersama. Kita bersama melakukan sesuatu. Okay, bila kita menjaga kesihatan mental kita, kita perlukan sesuatu untuk bersama. Okay, kita perlu, bila kita aktif, kadang-kadang mungkin kita bersendirian, kita boleh melakukan, tapi kadang-kadang kita perlu melakukan bersama-sama. So, bila kita melakukan sesuatu bersama, sebenarnya kita membina identiti dan kekitaan yang sangat kuat dengan berhubung dengan keluarga, rakan, dan kita juga menyertai aktiviti kumpulan, mengambil bahagian aktiviti masyarakat. Mungkin contohnya lah, kita ada banyak fun run, kita ada banyak maraton, mungkin benda-benda aktiviti ataupun aktiviti kenduri. Benda tu menyebabkan kita punya kesihatan mental kita lebih baik dan kita pun
cuba untuk mengambil inisiatif untuk menurun kesihatan kita lebih ke arah yang ke satu tahap yang lebih baik. Okey, komitmen. Bermakna kita melakukan sesuatu yang bermakna. Contohnya kita melakukan perkara yang memberi makna dalam tujuan hidup seperti menghadapi cabaran, menyokong dan menolong orang lain. Mungkinlah kita boleh terlibat dalam aktiviti seperti macam dalam gambar tadi, gambar ni adalah pekebun. Ataupun kita boleh terlibat dalam aktiviti NGO, kita menolong orang lain. Apabila kita melakukan sesuatu yang bermakna pada diri kita dan juga bermakna pada diri orang lain, kita pada sama kita menjaga kesihatan mental kita. Ini adalah salah satu cara. So ada A, C, T. So act, bertindak, B, belong, bersama, C, commit dan commitment. A, B, C. Tiga teknik ataupun tiga kaedah di mana anda untuk menjaga diri anda daripada terus mengalami gangguan kesihatan mental yang lain. Okay. Ini adalah salah satu cara untuk anda lakukan. Okay. So, kadang-kadang kita pun nak menjaga orang lain. Okay. Mungkin ada di kalangan kita ada kawan-kawan yang mengalami kesihatan mental. Mungkin ada kawan-kawan kita yang mengalami yang struggle ataupun bergelut seorang-seorang dekat rumah kita struggle seorang-seorang ataupun kawan kita berstruggle ataupun ahli keluarga kita struggle. So macam mana kita nak tolong orang lain? Macam mana kita nak memulakan perbualan pasal kesihatan mental? Kita nak tolong mereka ni. So salah satu caranya is dengan tiga perkara ni, iaitu check in. Kita perlu memeriksa keadaan orang tu. Kedua, kita memberikan sokongan. Ketiga is kita cuba untuk melatih mendengar secara aktif. So, tiga benda ni apabila perlu kita lakukan sekiranya kita betul-betul nak menjaga ataupun memulakan perbualan mengenai kesihatan mental. Check in, iaitu memeriksa. So, apabila kita ingin memula bercakap dengan kesihatan mental, mungkin ada setengah-setengah situasi kita perlu faham agak stigma dia agak tinggi. Mungkin dia adalah kesihatan mental bukan sesuatu perkara biasa untuk dicakapkan. So kita kena tanya diri sendiri, adakah saya berada di ruang atau situasi yang sesuai untuk berbual mengenai kesihatan mental? Contohnya kita berada di dalam mesyuarat, tiba-tiba perlu ke kita bertanya mengenai kesihatan mental? So kita perlu tanya dia, kalau kita berada di satu ruang, mungkin di satu sudut di pejabat, di satu sudut di pejabat, kita tahu kita punya rakan ataupun kita punya ahli keluarga ataupun di rumah mengalami masalah. So kita boleh tanya, mungkin itu adalah perkara ataupun ruang yang sesuai atau situasi yang sesuai untuk berbual. So kita boleh tanya. Tapi sekiranya berada di keadaan orang ramai, ataupun keadaan itu terlalu panas atau terlalu sejuk, mungkin tak sesuai untuk kita bertanya. So pastikan anda berada di situasi atau ruang yang sesuai untuk berbual mengenai kesihatan mental. Okey, yang kedua adalah adakah masa itu tepat untuk mendekati orang tu? Contohnya anda tahu akan anda ataupun ahli keluarga anda tu ada masalah mental, ada masalah kesihatan mental, tapi anda kena cari waktu yang sesuai, masa yang tepat. Mungkin bukan waktu bekerja, mungkin bukan waktu rehat, mungkin ada satu waktu yang sangat sesuai, mungkin selepas meeting ataupun mungkin ada satu masa di mana waktu sangat sesuai dan anda boleh gunakan masa itu untuk berbicara dengan orang tu. So, contohnya cari peristiwa-peristiwa baru yang berlaku baru ni, mungkin yang baru-baru yang berlaku ni mungkin berkaitan dengan kemerdekaan. So tanya apa yang dibuat masa kemerdekaan, mana dia pergi. So, mungkin dia akan cakap, mungkin rakan anda atau ahli keluarga anda cakap, tak pergi mana, duduk rumah saja, tak buat apa-apa pun, dah lama tak keluar rumah. So dari situ kita boleh nampak tanda-tanda amaran yang kita belajar tadi, macam pengasingan secara isolation, secara sosial. So kita boleh tengok, mana ni dah lama punya dia dah asingkan diri pada orang. So ataupun kita cari sesuatu pasal masa depan. Jomlah kita pergi mancing, kan lama tak pergi mancing.
So tapi kawan dia tak nak lah. So dari situ kita dah tahu sebenarnya kawan kita tu ataupun ahli keluarga kita tu mengalami masalah. Cari sesuatu yang di mana kita perlu ada satu titik nokta yang sama untuk kita berbual. So gunakan situasi dan juga persamaan. Itu adalah kaedah check-in. Yang seterusnya, practice active listening, iaitu melatih mendengar secara aktif. Bila kita mendengar listening, ada banyak jenis listening. Salah satunya active listening, passive listening, apathic listening. So kat sini hanya active listening. So mendengar secara aktif adalah cara mendengar dan bertindak balas terhadap orang lain dengan meningkatkan persefahaman. So apabila kita mendengar secara aktif, maknanya kita bukan sekadar mendengar saja. Kita hadir sepenuhnya. Kita berada di dalam ruangan tu. Dan kita perhatikan dia punya gerak badan, dia punya anak mata. Kita menjaga hubungan mata yang baik. Maknanya kita ada eye contact dengan kawan kita tu ataupun dengan ahli keluarga kita. Dan kalau boleh kita cuba tanya soalan yang terbuka. Jangan tanya soalan yang macam, dah makan? Dah. Okay. Atau kita tu daripada kita tanya dah makan, kita tanya, sedap lah tadi makan dekat kafe tadi. Tadi awak makan apa? Macam tu, apa yang awak makan? Nampak rendang tu sedap lah. So kita cakap, kita tanya soalan terbuka. So dia akan tanya soalan-soalan yang lagi mendalam. Dia kata, itulah lama tak makan rendang. So dia cakap, so tanya soalan yang terbuka daripada soalan yang tertutup. And then apabila yang seterusnya, apabila anda mendengar soalan dan jawapan tu, cuba renungkan kemungkinan ada intipati atau isi tersirat daripada perbualan tersebut sebenarnya adalah tanda amaran ataupun faktor risiko yang dia cuba sampaikan. Okay, terutama sekali berkaitan dengan self-harm dan juga suicidal. Okay, mungkin kat situ anda perlu lebih alert. Itu adalah mendengar dengan aktif. Okay. Bila kita jumpa satu tempat yang elok, keadaan yang sesuai, dan kita cuba praktiskan active listening. Okay, sebenarnya kalau kita boleh buat face to face, kita boleh praktis. Okay. So then offer support, memberikan sokongan. Contohnya, kenal pasti sokongan yang akan membantu mereka. Contohnya lah, katakanlah kata, dah lama tak keluar pergi memancing, dah lama tak bergaul dengan masyarakat, asyik pergi kerja, balik kerja, dan lepas tu tak bergaul dengan kawan-kawan se-office, tak bercakap dengan sesiapa. So kalau mereka perlukan sokongan, kita boleh bagi mereka sokongan emosi. Contoh, kita bagi cadangan ataupun sokongan kesihatan mental yang ada. Contoh yang praktikal, contohlah kata, aku rasa down, aku perlukan someone untuk bercakap. Mungkin kita boleh kata, aku ada kat sini, kau boleh cakap dengan aku anytime, aku ada. Kalau kau rasa macam tak nak cakap dekat-dekat, mungkin kita boleh cakap melalui WhatsApp, mungkin kita boleh cakap melalui call. So kita kena pasti apa sokongan akan mereka perlukan. Contohnya katakanlah aku rasa down setiap kali aku pergi kerja. Lepas tu saya cakap tadi, renungkan apa yang anda dengar. Bila renungkan apa yang anda dengar, kita boleh kenal pasti sokongan apa yang akan membantu mereka. Okay, kemudian kita perhatikan keadaan dan kesediaan individu untuk meminta pertolongan. Sekiranya individu tu macam kawan kita, ahli keluarga kita ataupun kita sendirilah, tidak berapa tidak sedia untuk meminta pertolongan, so kita kena alert. Kita jangan paksa dia, okey, kena minta bantuan. Dan minta maaf. Okey, kita kena minta bantuan, kita kena minta pertolongan, di mana pertolongan tu dalam bentuk yang diperlukan. Kalau mereka tak bersedia, jangan paksa. Okay, cuma kita kata, aku ada ataupun I be there for you, aku ada kat sini. Kalau kau rasa nak minta pertolongan, kau nak tolong apa-apa, beritahu je aku.
So itu jangan kita paksa dia, kita heret dia, okay, kau kena pergi hospital ni, kau kena ni, kau kena makan ubat ni, kau kena jumpa psikologis ni, kau kena jumpa kaunselor ni. Jangan, sebab kita kena tengok pada keadaan dan kesediaan individu dalam meminta pertolongan. Itu sangat penting. Jangan sesekali memaksa seseorang individu. Tapi sekiranya teruk, kalau kita yang tak sedia nak beri sokongan, okay, kalau diri kita tak sedia untuk beri sokongan, Encik Abdul Rahim, tapi dia beritahu dekat Encik kan, dia beritahu dekat kita, kawan kita tu cerita macam-macam kat kita. Okay, ada juga kes macam ni. Dia cerita macam-macam kita, dia bagi banyak amaran, dia bagi semua cerita kat kita. Tapi kita pula yang tak sedia nak bagi sokongan. Sebab itulah kita ada bantuan profesional. Okay? Dekat Naluri, kita ada Thailand Cash Line, kita ada Thailand K Line. So, Encik Abdul Rahim ataupun audiens dekat sini boleh share nombor-nombor telefon ni dengan kawan tu. Dia kata, kau cuba telefon ni, benda ni percuma je, cuba kau dapatkan bantuan awal. Kalau kita tak ready, kita sebagai seorang kawan tak sedia untuk bagi sokongan, kita pun kena tahu diri kita. Sebab kadang-kadang kita pun ada masalah dan isu, kita pun kena tahu kita punya kekurangan dan kelemahan. Waktu tu kita tak ready, kita bagi dia kepada satu sokongan yang memang ada. Contohnya talian yang ada, sokongan yang ada dekat luar sana. Perkhidmatan yang diberikan secara percuma untuk kawan kita dapatkan bantuan awal. Okay? Sebab saya tahu kadang-kadang kawan memang cerita macam-macam dengan kita. Macam-macam ni cerita dengan kita. Tapi kita ni macam mana aku nak tolong dia? Aku sendiri pun ada isu sikit. Aku pun ada masalah juga. Sebab itulah macam tadi, perkhidmatan tu ada tapi sebenarnya orang tak tahu. Contoh ni Naluri sendiri kita ada perkhidmatan percuma 24 jam. Text line counselor, anchor line counselor. So bagi dia maklumat tu. Bagi dia maklumat tu and then kita minta dia call. Okay? Kita boleh juga minta dia attend webinar macam ni. Kalau dia datang attend webinar macam ni, ada banyak topik-topik yang berkaitan yang dia boleh dapat tolong. Contohnya ada art of gratitude, power of compassion. So dia boleh belajar. Bila dia belajar sikit-sikit, lama-lama dia akan cuba mendapatkan bantuan penjagaan secara profesional. Okay? Cik Rahim, saya harap itu membantu. Okay, itu memberikan sokongan. Sekiranya kita tahu kita ada limit, kita tak mampu untuk bagi sokongan, kita boleh channelkan kepada profesional kesihatan mental yang sedia ada, okay, yang boleh diakses. Okay, so quiz time. Okay. Kali ni saya bagi masa sedikit. Saya harap semua ni semua ready. Okay. Apakah soalan pertama, apakah 3 langkah yang kita boleh lakukan untuk menjaga kesejahteraan mental kita? Okey. So, tadi saya ada cakap 3 langkah tu. Ingat tak? A, C, T. Dia ada bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris kat situ. So, A adalah akui, pendakap dan kawal. B adalah bertindak, bersama dan komitmen. C adalah hujah, bakar dan tangkap. Direct translate. Okay, D adalah meninggalkan, menyalahkan dan mengejar. So, mana satu? Okay, 2. Okay, jawapan dia B, betul. Soalan nombor 2, quiz nombor 2. Okay, betul. Yang jawapannya adalah bertindak, bersama dan komitmen. Maksudnya kita act, bertindak, B, belong, bersama, C, komitmen, act of commitment. Maksudnya melakukan sesuatu perkara yang bermakna secara committed. Okay, untuk kita menjaga kesihatan mental kita. Okay, soalan nombor 2. Okay, semua ready Apakah 3 cara untuk memulakan perbualan mengenai kesihatan mental? Okay, apakah 3 cara untuk memulakan perbualan mengenai kesihatan mental? Okay, saya bagi jangan risau, tengok dulu. A, memeriksa mereka, mendengar secara aktif dan memberikan sokongan sekiranya mereka sudah bersedia. B, kejar mereka untuk bercakap,
mengganggu dan memaksa mereka untuk meminta pertolongan. Okay. C. Membantu mereka walaupun tidak berada dalam keadaan yang sesuai. Okay. D. Tiada cara di atas. So, jawapannya apa? Susah kan? So, kita tadi apa? Check in, and then active listening, and then support. 3 benda tadi tu. 3 cara. Tapi saya rasa kan jawapan yang B tu kejar mereka untuk bercakap, mengganggu dan memaksa mereka untuk meminta pertolongan. Itu yang saya cakap, kita tak boleh nak kejar. Kita tak boleh paksa ahli keluarga ataupun kawan-kawan kita untuk bercakap. Kau cakap lah, kau tolong lah, kau minta lah tolong pergi. Tak boleh. Kita kena biar mereka, bila mereka ready untuk mendapatkan sokongan. So, C, membantu mereka walaupun tidak berada dengan situasi yang sesuai. Okay. Tadi kan yang pertama tu kita bercakap pasal check-in. Kita perlu pastikan mereka berada dalam keadaan yang situasi yang sesuai sebenarnya. Tak bolehlah kita bantu mereka walaupun kadang-kadang dia tengah buat kerja deadline nak dekat. Kita paksa bantu mereka. Maksudnya keadaan dengan situasi itu tak sesuai lah. Okay. Jawapannya sebenarnya adalah A. Memeriksa, check in, mendengar secara aktif, active listening, dan memberi sokongan sekiranya mereka sudah bersedia. Okay. 3 cara untuk memulakan perbualan mengenai kesihatan mental. Tak apa, jangan risau, kita baru belajar. Ingat 3 benda, A, C, T, check in, yang tu adalah langkah, dan cara untuk memulakan perbualan tu kita memeriksa, kita mendengar dan kita memberikan sokongan. Okay. Soalan nombor 3. Quiz nombor 3. Antara berikut yang manakah bukan cara untuk berlatih mendengar secara aktif? Okay, suka ni. Antara berikut yang manakah bukan cara untuk berlatih mendengar secara aktif? A. Tanya soalan terbuka. Macam ada tadi. B. Perhatikan. C. Renungkan apa yang anda dengar. D. Pakai phone kepala. Pakai headphone. Okay. Yang manakah bukan? Tak apa. Kita tak ada siapa salah, siapa betul. Sebenarnya cara untuk berlatih mendengar secara aktif is kita akan tanya soalan terbuka. Macam tadi saya cakap, kita jangan tanya soalan, dah makan ke? Dah. Itu soalan tertutup. Kita kena tanya, makan apa tadi? Makan nasi lemak, sedap lah lauk dia, ada murah apa semua. Ya ke? Apa yang ada? Lepas tu kita boleh masukkan apa soalan seterusnya, iaitu kau macam mana? Aku nampak kau makan sikit. Dulu kau makan banyak macam gunung, macam bukit. Sekarang ni makan sikit je. Diet ke? Macam tu. So lepas tu mungkin dia akan beritahu jawapan. Dia macam, itulah aku susah hati. So bila aku susah hati, okay, renungkan apa yang anda dengar. So mana? Susah hati. Dia tanya dia lagi. Susah hati macam mana? Cerita dengan aku. Apa masalah kau? So itulah yang masukkan dengan renungkan dengan apa yang dengar. Bila kita mendengar secara aktif, kita mendengar dan berada di dalam perbualan yang kita berlaku dengan kawan tu. Okay. So D, pakai phone kepala. Kalau kita pakai phone kepala, of course lah kita tak dengar. Okay. So jawapannya adalah D, phone kepala anda. Bila kita pakai phone kepala sekarang kan pakai AirPod kan. So bila pakai AirPod tu, kadang-kadang kita ingat orang tu tak pakai AirPod. So rupanya dia tengah pakai AirPod. So kita bercakap dengan dia lah. Dia tengah dengar lagu rupanya. Dia tengah cakap dengan orang lain. Dia tengah dengar webinar rupanya.
Datang tengah makan dekat lunch, tengah webinar sebenarnya sambil-sambil tu kan. So pakai phone kepala. So yang nombor 4 is bagaimana kita dapat memberikan sokongan kepada rakan yang mengalami kesulitan. Okay. Yang ni ambil masa juga. A adalah tanyakan sokongan apa yang membantu mereka. Okay. A. B. Beri mereka ruang jika mereka belum bersedia dan biarkan mereka tahu mereka boleh. B. Beri mereka ruang jika mereka belum bersedia. C. Biarkan mereka tahu bahawa mereka boleh menghubungi anda. D. Perkara di atas. Okay. Apa jawapannya? So kita dapat bagi sokongan. Okay. So A, kita tanyakan sokongan apa yang dapat membantu mereka. Kadang-kadang kan bila orang down, kadang-kadang dia bukan dia nak kita nak kita tanya ataupun nak kita tolong. Kadang bila seseorang manusia tu mengalami masalah, kadang-kadang orang tu cuma nak seseorang tu berada di situ. Mungkin itu sokongan yang dia perlukan. Sebab itulah kita kena tanya sokongan apa yang dia perlukan. Mungkin dia kata sokongan kewangan. So mungkin kita tahu ada bantuan kewangan yang boleh diberikan sekiranya ada ahli keluarga yang sakit, zakat ke, ataupun anak masuk universiti ke, sokongan kewangan ke, sokongan emosi ke, sokongan dana ke, sokongan dari segi latihan tempat kerja sebab tak tahu macam mana nak buat ke. So kita kena tahu bantu mereka. So yang B tu, beri mereka ruang jika mereka belum bersedia. Ya, macam tadi kan kita tak boleh nak paksa. Memang kita tahu dia ada masalah, memang kita tahu dia ada isu, tapi kita tak boleh nak cakap dengan dia, tak boleh nak cakap, kau kena pergi ni, kau tak boleh ni, kau tak boleh ke. Melainkan, sekiranya mereka tu dah buat perkara yang macam membahayakan diri. Contohnya, dah telan Panadol 10 papan, dah menghiris tangan, dah melakukan perkara-perkara yang membahayakan diri, dan kita boleh bukan memaksalah, kita boleh mengajak mereka atau menemani mereka berjumpa dengan bantuan profesional. Tapi sekiranya mereka belum lagi sampai tahap tu, kita bagi mereka ruang. Kadang-kadang kita bercakap dengan mereka hari ni, dia akan ambil lebih kurang seminggu hingga 2 minggu untuk mereka datang balik. Betul lah, apa yang kau bincang dengan aku hari tu, aku perlukan bantuan. So kita bagi mereka bantuan yang mereka perlukan. Okay? So yang tu adalah B. C adalah biarkan mereka tahu yang mereka boleh mengenai anda. Okay. Yang ni macam tadi Encik Harim ada tanya, sekiranya tak ready, sekiranya orang yang memberi sokongan tu tak ready, kalau di sini tak ready, kita kena ada perkhidmatan profesional yang kita tahu untuk kita bagi dekat kawan tu untuk menghubungi. Tapi sekiranya diri kita ni boleh menolong orang, diri kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang optimal, yang positif, yang baik untuk menolong orang. So kita boleh offer diri kita, kata, sebenarnya kau boleh je contact aku anytime. If you want to, kalau perlukan bantuan, cakap je, aku ada kat kau, So itu adalah sokongan yang kita boleh berikan sekiranya rakan-rakan kita mengalami kesukaran. Okay. Jawapannya adalah semua perkara di atas. Okay. Untuk komuniti, kita ada 3 E. Okay. Untuk menolong komuniti, kita ada 3 E. Yang pertama adalah enable, equip, engage. Enable adalah kita melaksanakan rangkaian sokongan di antara rakan-rakan. Contohnya di tempat kerja sendiri. Katakanlah mungkin environment di tempat kerja mungkin tak berapa sesuai, berapa kondusif. So kita kena melaksanakan rangkaian yang sokongan yang bagus antara rakan-rakan. Kemudian kita perlu
equip, iaitu memperkasakan individu dengan latihan kesihatan mental. Okay, apa yang saya ajar hari ini hanyalah asas semata-mata, dan mungkin sekiranya kita betul-betul ingin menjadi seorang menolong orang, so kita perlu memperkasakan diri kita dengan latihan berbentuk kesihatan mental untuk kita menolong orang lain. Dan yang ketiga, kita melibatkan diri dengan program-program berkaitan dengan kesedaran kesihatan mental. Saya kupas sedikit. So, enable, iaitu melaksanakan rangkaian sokongan rakan-rakan. Okay. Orang yang mempunyai pengalaman hidup, okay. Contohnya mungkin di tempat kerja ada yang sangat senior, ada yang dah rasa asam garam, ada yang memang suka memberi, okay. Boleh menjadi boleh menjadi sokongan utama dalam rangkaian sokongan ni, dalam network sokongan rakan-rakan ni. So maknanya kat sini orang yang paling banyak pengalaman hidup boleh menjadi seorang sumber motivasi, menjadi role model, role play kepada orang-orang di bawah ataupun orang-orang yang mengalami masalah ataupun isu seharian. Kita pula memberikan bantuan praktikal emosi dengan aktiviti dalam komuniti. Okay, so kita boleh memberikan bantuan praktikal dan emosi dalam aktiviti komuniti. Contohnya, kita mungkin dalam networking tu ada yang pandai dalam segi first aid. Mungkin ada yang pandai dalam segi memasak. Mungkin ada yang pandai, setiap orang ada kepakaran hidup masing-masing. Ada yang pandai menjadi imam, ada yang pandai membaca doa. So kita bagi bantuan dan praktikal emosi dalam aktiviti macam ni. So rakan-rakan yang expert ni, rakan-rakan yang pakar ni adalah bukti bahawa dalam satu kawasan tu, dalam satu komuniti tu sebenarnya kita boleh berlaku pemulihan. Kita boleh berlaku proses penyembuhan di mana setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam menjadikan kesihatan mental tu satu tonggak utama dalam hidup, dalam proses pemulihan tu. Contohnya katakanlah seorang tu mengalami masalah kemurungan dan terdapat rangkaian yang bagus dalam network yang bagus dalam satu kelompok komuniti tu, di mana jom join aku dalam aktiviti gotong royong. You kena keluar daripada hidup bersendirian, menangis bersendirian dalam pejabat tu, ataupun jom ikut kita buat community engagement di tempat-tempat atau bengkel-bengkel di luar. Jom kita ikut, kita tengok, kita tolong orang masyarakat kat luar. Kita tengok dan kita tengok. Bila berlaku satu sokongan yang menyokong satu sama lain, kita punya rakan tu secara, tapi kita jangan paksa dia kena buat aktiviti. Kalau dia rasa penat, kita bagi dia rehat sekejap. Sebab selalunya orang yang mengalami masalah ataupun kemurungan ataupun anxiety ataupun gangguan kesihatan mental ni, dia ada tenaga yang sangat rendah. So kita bagi dia peluang, bagi dia masa sikit. Bagi dia masa, lama-lama dia akan berjalan dengan sendiri secara automatik. So kita boleh melaksanakan networking sokongan rakan-rakan. Yang kedua adalah kita memperkasakan individu dengan latihan kesihatan mental. Okey, contohnya latihan pertolongan cemas kesihatan mental, MHFA, dapat membantu dalam pengesanan awal kesihatan mental. Okey, itu adalah latihan yang awal di mana kita belajar simptom, kita belajar macam mana nak first aid sekiranya berlaku panic attack, macam mana nak berlaku sekiranya berlaku anxiety, sekiranya berlaku kemurungan ataupun sekiranya berlaku amuk is mengamuk baran dekat tempat kerja ataupun dalam peringkat komuniti. So kat sini di mana latihan pertolongan cemas tu yang akan ajarlah macam mana kita nak bantu orang. And then intervensi awal dapat membantu pemulihan cepat. Yes, betul. Sekiranya kita tahu tanda amaran lebih awal, kita tahu semua tu lebih awal, kita boleh tolong. Kita boleh tolong sebelum dia lebih parah. Okay? Itu sebab itulah kita perlu memperkasakan individu dengan latihan kesihatan mental, dan apa yang Nanda boleh buat ni pun salah satu cara yang kita boleh dapatkan. Okay, kemudian melibatkan diri dengan kesedaran, membuat platform untuk orang maju dan mengemukakan soalan dan berkongsi pengalaman.
dan menangani kesalahfahaman mengenai kesihatan mental dan memperkenalkan saringan awal kesihatan mental. Okay, contohnya platform tu mungkin kita ada WhatsApp channel ke, Telegram channel ke berkaitan dengan sharing support group ke, and then kita mungkin boleh buat saringan kesihatan mental DAS. Dekat Naluri pun kita ada saringan kesihatan mental. Mungkin boleh jemput Naluri ke event site ke untuk buat saringan kesihatan mental, untuk check adakah you guys okay atau tak okay. And then program-program outreach macam pendidikan awam, perkongsian, ini adalah satu-satu cara kita libatkan, kita berkongsi, kita bersama dalam kesihatan mental ini. Okay. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Saya 1 minit. Saya minta maaf. So, ada apa-apa soalan boleh maklumkan dekat saya ataupun boleh juga berhubung dengan pihak Naluri. Okay. Sekiranya tak ada, so kita boleh bagi feedback form. So nanti boleh beritahu, boleh jawab feedback form yang diberikan dan bagi feedback mengenai apa yang berlaku. Kalau nak perlukan latihan lebih lanjut ataupun apa-apa yang lanjut, boleh maklumkan dekat situ juga. So terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Saya harap semua orang mendapat input dan juga manfaat di sekali ini. So saya ucapkan terima kasih.